So hari ni aku rasa aku nak share pasal a few tips berkenaan dengan nak handle stress. So tips ni bukan daripada aku sebenarnya. So benda ni kalau korang nak tahu, aku memang dalam line training. So dalam aku handle training, aku cari penceramah untuk buat training. So ada one time tu kebetulan ceramah pasal apa job. Aku dapat satu job dengan government berkenaan dengan pengurusan stres. So job tu dalam 3 hari 2 malam. So aku ada masa untuk aku lepak bersama penceramah dekat hotel kan. So aku ada tanya dia, aku tanya sebab aku dengan penceramah ni kan dah macam member kan. So aku cakap, bro, boleh bagi tips tak macam mana kita nak handle stress. Tapi aku tak nak tips yang orang kata apa yang pelik-pelik yang perlukan orang kata apa perlukan masa untuk buat kena setting. Aku nak yang benda yang simple je. So dia ada mention kat aku ada tiga point lah yang aku ingat. So dia kata first kali dia bukan teknik yang orang kata apa yang rumit tau. Benda ni sebenarnya dia kata semua orang tahu. Cuma bila tak diingatkan ataupun kita terlalu fokus dengan kesibukan kita lupa benda tu tau. First kali tips untuk kita kurangkan stres ataupun reduce kita punya tekanan ni, first kali kita kena bersyukur. Sebab apa? Dia mention kat aku lah. So aku explain balik lah. So bila kita bersyukur ni, kita kena bersyukur dengan semua benda yang dapat dengan kita tau. Maksudnya bila kita dapat nikmat, of course kita bersyukur kan, alhamdulillah. Tapi bila mana kita diuji, kita jangan fokus pada kita punya cabaran tu tau. Kita fokus pada apa yang kebaikan ataupun hikmah yang kita dapat dalam ujian tu. And kita bersyukur dengan benda tu. Bila kita bersyukur dengan benda tu, orang kata secara automatiknya cabaran ataupun ujian tu kita akan dapat orang kata apa dapat overcome lah. Kita tenang sikit. Contohnya macam kita bila kita dapat news pasal kita kena quarantine kan, ada, aku tak cerita lah korang. So kita ambil secara umum, ada antara kita yang fokus pada ujian tu. Macam mana aku nak cari duit, macam mana aku nak pergi kerja, banyak kerja tak siap, macam mana anak sekolah, banyak tertangguh. Tu ujian. Bila kita cuba twist sikit kita punya fikiran, kita fokus pada nikmat. Mungkin aku cakap benda ni pasal aku tak tahu for sure, pasal hanya Allah yang maha mengetahui kan. Mungkin di sebalik ujian ni, Allah nak makbulkan doa kita selama ni. Doa kita yang mana kita minta kita ada lebih masa dengan anak-anak. Betul tak? So bila Allah kata bila kita kena kuarantin dan kita tak boleh nak pergi mana-mana, kita ada bersama anak. Dan itulah quality time kita bersama anak-anak. Kita fully utilize lah masa tu. Kita solat dengan anak-anak, kita tidur dengan anak-anak, kita bergurau senda kan. Benda ni tak lama. Kalau aku nak cerita buat sedih sikit, benda ni agak bukan takut lah. Mana tahu ajal kita mungkin akan sampai tahun depan, dan ini masa ni Allah nak bagi kita peluang untuk bersama anak-anak. Kita tak tahu. Mungkin
hanya Allah yang maha mengetahui kan. Aku tak nak cerita bab agama pasal itu bukan bidang aku. So aku ambil in general. Jadi bila kita fokus pada syukur, secara automatik ujian tu hilang. Sebab aku pernah dengar orang cakap, aku rasa ustaz yang cakap, bila mana satu benda datang pada kita, apa-apa kejadian ke apa, dia datang dalam dua benda tu. Ada dua benda datang serentak, satu ujian, satu nikmat. So terpulang pada kita punya mind, kita nak fokus pada yang mana? Kita nak fokus pada ujian ke kita nak fokus pada nikmat? Allah kan maha adil. Bila datang satu benda, dia akan ada dua. Satu nikmat, satu ujian. Contoh. Bila kita ditimpa kesakitan, bila kita fokus pada sakit, ya betul sakit lah, memang betul sakit. Tapi bila kita fokus pada dosa-dosa kita yang diampunkan, kita boleh tahan sakit tu. Berbanding kalau dosa kita dibalas pada akhirat kelak, lagi sakit lah aku rasa. Kan? Contoh. Tapi kalau aku ada salah cakap, kalau ustaz kan ada dengar video ni kan, ustaz-ustaz kita ni kan, dan aku salah cakap, korang tegur lah aku. Aku ni bukan bidang agama tu, bukan bab aku lah. So point number first kali dia cakap kat aku, kita kena bersyukur. Bila kita bersyukur, kita akan rasa lebih kaya. Kaya kan. Sebab apa dia kata kaya? Sebab kita fokus pada nikmat yang Allah bagi. Nikmat kesihatan. Macam aku kan, bila aku ditarik nikmat berjalan dengan sihat, aku kan sakit lutut kan. Masa tu aku rasa Allah sedapnya kalau dapat berjalan dulu kan. Maksudnya tanpa ada kesakitan, aku boleh berlari. Tapi fokus pada nikmat. Mungkin ada dosa-dosa aku yang terhapus atas asbab kesakitan aku yang Allah uji sekarang ni. Kan? Dan aku lebih banyak duduk kat rumah. Dan aku banyak masa dengan anak-anak. Dan aku tak pergi melilau tempat lain pasal sakit kan. Itu antara nikmat-nikmat yang kita kena fokus lah. Dan dia mention kat aku, bila kita bersyukur ni, it doesn't mean that kita tak berusaha untuk sihat. Kita dalam Islam, kita dituntut untuk berusaha. Jadi dalam pada kita berusaha untuk mencapai something yang lebih baik, so kita bersyukur. Dalam masa sama kita bersyukur. Dan itu akan dapat serba sedikit reduce kita punya stress. Kita fokus pada nikmat yang kita dapat, insyaAllah. Macam ustaz aku siap. Okay, point yang nombor dua ni dia macam ada 2 point sebenarnya, tapi dia sekali kan. So aku pun sekalikan juga lah. Dia kata kita kena bersedia untuk maafkan orang lain, orang yang buat salah dengan kita, walaupun orang tu tak minta maaf. Susah. Aku pun sampai sekarang dalam proses nak belajar benda tu. Dan lepas kita maafkan dia, kita doakan dia tanpa pengetahuan dia. Kita doakan dia kebaikan dia, kita doakan dia dapat hidayah untuk perbaiki kesalahan dia. Sebab bila kita doakan orang, ni ustaz juga cakap kat aku, tapi aku tak ingat lah ustaz mana kan, pasal apa yang aku cerita ni pengalaman hidup aku kan. So banyak ustaz yang aku jumpa, banyak orang yang aku jumpa, orang yang hebat-hebat, penceramah yang hebat-hebat. So dia cakap, bila kita doa pada orang, doa tu akan datang kat kita juga. Dah datang kat kita dulu dan doa tu datang kat dia juga. So kita doa yang baik-baik, kita doakan dia dapat hidayah. So kita pun akan dapat hidayah. Kita mungkin ada buat salah juga, kita tak tahu kan. So macam tu lah. Untuk maaf, kita perlu maafkan orang lain ni kadang-kadang susah sebenarnya. Aku tak nafikan lah, pasal orang tu, contohlah orang tu dah buat kita
something yang kita tak suka kita sampai kita orang kata apa lah, ada kecederaan emosi yang teruk. So macam mana kita nak maafkan dia kan? So sebenarnya kita maafkan dia tu bukan untuk dia sangat. Yelah, kita maafkan dia. Kita maafkan dia tu sebenarnya untuk ketenangan hati kita. Sebab apa tau? Okay, contoh aku bagi contoh Ni pengalaman sendiri sebenarnya. Bila kita tak maafkan orang lain, automatik kita akan ada dendam. Bila kita ada dendam, orang kata bila kita ada dendam tu, benda tu akan sentiasa ada dalam kepala otak kita tau. Kita akan fikir negatif, kita akan stres, kita akan marah pada orang lain. Kita teringat benda tu, kita nak marah kat dia tapi dia tak ada depan mata, so kita marah kat orang lain, marah kat anak-anak, marah kat wife. Benda tu beleret tau. Benda tu dah jadi macam kanser tau. Kanser yang boleh merosakkan hidup kita. Cuba kita maafkan dia. Betul, dalam minggu pertama mungkin kita tak dapat nak lupakan benda tu. Tapi bila kita maafkan dia, slowly kita akan lupa benda tu. Bila korang recall balik, dah sebulan dah, apa benda lah yang dia buat pada aku macam tu lah. Kita dah tak ingat lah. Okay. Kadang-kadang ada juga terfikir kan, kita ni jahat kan. Kita rasa macam bila orang buat jahat kat kita, kita nak balas balik kan. Tak apa, benda tu kan Allah kan maha adil. Andai kata dia belum bertaubat dan dia still buat benda tu pada orang lain, Allah akan balas. So kita biar Allah yang maha adil ni lah yang balas. Kalau kita balas, mungkin kita terlebih balas, kita tak tahu kan. Jadi kita maafkan je lah dia. Kita maafkan dia pun untuk kita, untuk ketenangan kita. So penceramah tu cakap kat aku macam tu lah. Dan aku masih dalam proses pembelajaran juga sebenarnya ni. Yelah, hidup ni kan pembelajaran yang berterusan kan. So aku pun dalam proses sebab bergantung pada kesalahan jugalah pada aku kan sebenarnya kan. Akulah, tapi korang jangan ikut aku. Aku ni kita sama-sama belajar. Nak maafkan orang lain yang buat salah pada kita tu, memang mencabar. Tapi yalah, Allah SWT, Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW pun encourage kita untuk sentiasa maafkan orang kan. Sebelum tidur kita maafkan orang. So kita follow yang tu lah. So benda tu akan reduce stress. Kita akan lupa kesalahan tu. Kita tak ingat, kita fokus pada hidup kita yang akan datang. Dan tips nombor 3 ialah penceramah tu cakap apa? Tips nombor 3 ni ialah bersangka baik dengan orang. So kita tak stres. Contoh bila kita bersangka baik dengan orang, kita tak stres lah. Senang cerita, kita tak stres lah. Berbanding pada contoh kita dalam office. Kita nampak ada member kita masuk bilik bos. Bila kita fikir benda buruk, dia ni nak bodek bos lah ni. Kita pun, orang kata, dalam masa yang sama kita rasa macam aku kena buat something kat ni. Ataupun apa yang dia cakap dengan bos kan. Jadi hidup kita tak tenteram tau. So biar kalau kita mungkin dia nak minta cuti, ataupun mungkin contoh kita bersangka baik lah, mungkin dia ada masalah dengan kerja dia nak tanya bos kan. Sebab ada satu kata-kata ni aku rasa kakak aku share dalam Facebook. Dia pun ambil daripada page lain. Aku tak sure lah, tapi aku rasa macam tu lah. Mak Salim ni kata quotation lah. Dia kata bila kita bersangka baik ni, dia akan save masa kita, banyak masa kita. Kita tak perlu fikir pelik-pelik. Macam tu.
Dan kita pun dalam Islam kita digalakkan untuk bersangka baik kan. So benda tu secara automatik akan reduce stress. Benda ni aku apply dan aku masih belajar untuk apply. Kadang-kadang kita kan ada orang kata apa, syaitan yang ganggu syaitan ni rajim ni yang ganggu kita kan. So kita akan terdorong untuk bersangka buruk, tapi kita cuba lawan. So 3 tips ni lah dia share, dia apa, penceramah member aku tu share dengan aku. Dan dia kata kalau kita amalkan 3 ni, insyaAllah kita akan rasa lebih tenang, kita akan rasa lebih, orang kata apa, ringan lah. Ringan, kita tak terbeban sangat dengan benda-benda yang tak sepatutnya. So orang kata apa, kalau aku nak kaitkan dengan situasi sekarang ni, kita kena kuarantin, kita kena duduk dalam rumah. So kita bersangka baik. Kita bersangka baik dengan Allah, kita bersangka baik dengan pemerintah. Pemerintah nak berusaha, orang kata apa, untuk hapuskan, untuk kontrol virus ni. Kita jangan fikir kepala kita je kan. Kita ni mesti propaganda lah, apa benda lah, inilah kan. Kita guna masa ni duduk dengan anak-anak, kita gurau dengan anak-anak, kita create memories, kita, orang kata apa, kita gunakan setiap saat yang kita ada dengan anak-anak. Kita solat jemaah, tak boleh solat jemaah dekat masjid, kita solat jemaah dekat rumah kan. So kita fokus pada kebaikan. Ingat satu benda je, kalau apa benda yang terjadi dalam hidup kita, akan ada datang dua package. Satu ujian, satu nikmat. So kita fokus pada nikmat. Kita train kita punya mind untuk fokus pada nikmat. Dengan secara tak langsung, hati kita tenang, kita lebih bersyukur, dan kita tak perlu stres. So aku rasa perkongsian aku kali ni agak simple, tapi aku rasa kalau korang kita sama-sama dapat apply benda ni, insyaAllah hidup kita akan lebih tenang. Alright, aku rasa tu je lah kot. Pasal aku dengar macam anak aku dah start menangis tu dalam baby cot tu. Sekarang ni pun dah dekat pukul 6.30 dah, aku rasa 6.30 pagi. So aku rasa lagi satu aku nak cerita. Aku nak minta kalau korang ada apa-apa soalan berkaitan dengan agama ataupun berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan pengurusan kewangan. Pasal hidup aku ni, bisnes aku ni kan dalam dunia training. So korang letak orang kata apa, soalan-soalan korang tu dekat ruangan komen ataupun WhatsApp aku. Nanti aku letak dalam description link WhatsApp. So aku akan bawa soalan-soalan insyaAllah lah lepas PKP ni. Kalau aku jumpa dengan trainers, aku akan ajukan soalan korang ni untuk pada trainers yang bersesuaian lah, untuk diorang jawab orang kata apa, persoalan tu lah. Contohnya contoh soalan pasal berkaitan dengan macam mana nak menabung dengan gaji yang sikit ataupun dengan gaji yang banyak. Ada komitmen macam mana kita nak menabung, banyak komitmen kita nak menabung, macam tu lebih kurang. Ataupun macam mana kita persoalan berkaitan dengan agama, aku boleh refer a few ustaz yang aku kenal. So itu je lah guys. Aku rasa perkongsian aku ni pun dah 20 minit. Aku tak tahu aku orang dengar sampai habis ke tak. Kalau kau dengar sampai habis, tolong komen. So aku tahu kau dengar sampai habis. Alright guys, lagi satu, kalau korang ada channel YouTube korang sendiri, korang letak link kat bawah so that aku boleh pergi kat korang punya channel YouTube. So akhir kata, please subscribe ataupun like ataupun share ataupun komen aku punya video ni untuk bagi semangat aku untuk buat video lain lah, insyaAllah. Dan insyaAllah konten yang bermanfaat. Alright guys, peace.